Dua jalan untuk kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara juga untuk kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Taala pada hari kiamat nanti. Ni saya nak oyak. Dua jalan yang kita boleh dekat diri kita dengan hari kiamat. Dua jalan ni gapo ratik, cuba kita dengar tengok. Kalau kita tak buat lagi, kita kena buat. Jak hari ni sampai seterusnya kita kena buat. Saya dalam tajuk lagi berkaitan dengan fakir dan juga miskin. Kerana benda-benda fakir dan juga miskin ni kita kena ambil tanggungjawab bersamalah. Belum pada bulan Ramadan, boleh dikatakan kita tak begitu penuh ambil tugas untuk kita saling menghormati, saling menyayangi kepada mereka-mereka yang duduk dalam golongan orang-orang yang fakir dan juga miskin. Tetapi setelah bulan Ramadan, kita boleh ambil bersama-sama lah, ambil tugas bersama. Tak kira lah kita jumpa mereka di mana, kita jumpa mereka di masa mana. Tak kira lah mereka kalau bawa nakani, minta khairat, kita jangan tolak lah mereka. Kita tengok keadaan mereka, kita tahu dah kata mereka tu orang fakir, orang miskin, lebih-lebih lagi orang cedera. Banyak kan hak sejera tengok jalan tiga selendang, jalan tak sempurna, kaki dia pun tak boleh jakoh sebelah, kadang-kadang kena tupai dengan tukar. Dia dah tu. Kalau tengok duk pergi kani minta khairat, kita jangan lepas lah. Kalau kita jumpa ke cabai-cabai api merah sekalipun, traffic light. Jumpa dengan traffic light cabai merah, cabai pak yang ada lampu merah tabatah tu, faidang tu, kita jangan tinggal juga mereka. Kadang-kadang mereka cari makan, dia tak minta khairat. Kadang-kadang ia mari rupa betul, ia jual barang. Jadi itu satu juga jalan kita sebagai orang yang ada, kita yang orang lebih, bukan lebih kok ni dak. Kita terlalu kebanding dengan demo tu, kita lebih sempurna daripada dia lah. Di segi tubuh badan mereka dalam keadaan cacat, cedera, kaki tak sempurna, tangan tak sempurna. Jadi kita tu ada cukup. Kaki kita ada 10 jari, kaki sepotong kita ada cukup. Tangan kita sempurna molek. Lalu itulah kalau kita tengok mereka, kita jangan lepas wigi dengan gitu sajalah. Kerana kita guna bulan Ramadan kita ni, boleh manfaat untuk diri kita sendiri. Kita kena rebut dah lah. Kerana kita ni hari ni sudah sampai dah 10 hari Ramadan dah kita ni. Nabi jelas dalam sebuah hadis, Ramadanu awaluhur rahmah. Bulan Ramadan saat ni hak mula-mula 10 awal ni, rahmah. Tuhan bagi rahmat kepada kita betapa banyak. Hari ni walaupun tengah hari tak dirasa panas, teriknya. Masuk petang ni tak. Masya Allah, Tuhan turun hujan. Masya Allah, tengah-tengah tempat tu Tuhan jaung pergi. Masya Allah, tengah-tengah tempat tu tak ada nampak panas gitu mau lalu. Itu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan bagi kepada kita. Yang macam mana kita duduk dalam keadaan orang sihat wal afiah, alhamdulillah. Tapi mereka yang tidak begitu senih, mereka yang tidak begitu sihat, mereka yang tidak begitu sempurna dalam kehidupan mereka, mereka boleh menikmati nikmat yang Tuhan bagi. Awaluhur rahmah, rahmat yang Tuhan bagi. Sebab itulah kalau kita nak sebut rahmat di sini, tak ada duit nak bayar kita ni. Kita hidup atas dunia ni tak tahulah. Setengah ahli kaji kata kita sekali nafas tu, sekali kita nyawa sehari tu kita kena bernafas ni 18,000 kali nafas. Seduk masuk hamuh tubik. Ahli kaji, saintis ni dia kaji tengok manusia seorang ni pada waliknya biasanya dia kena bernyawa, dia kena bernafas, dia kena hamuh tubik, serok masuk hamuh tubik nyawa dia saat ni tu 18,000 hingga sampai 22,000 sehari semalam. Nafas sehari-sehari tu. Lepas tu kita tengok tak kena bayar ke? Kita hari ni adakah kena bayar? Nikmat yang Tuhan bagi kita bernafas, harga kita nyawa tu adakah kena bayar? Tuhan minta tak? Tak minta. Apa nak kata kalau Tuhan kata hargamu nyawa tu sekali mu seduk udara aku masuk dalam hidung kamu, mu nafas tu bik tu, aku nak 1 kop. Sehari-sehari kita kena bayar kepada Tuhan. Saat ni lihat 18,000 sampai 22,000. Kalau jenis orang ada uzur sikit, yang nyawa cepat sikit, 22,000 sehari dia kena bernafas.
Kalau orang senemek yang biasa, tak ada penyakit gapo, dia tu sihat molek, tak ada gapo perkara dia. Nyawa biasa, dia kena bernafas berapa kali? 18 kali sehari, 18,000 kali sehari. 18,000 kali sehari. Kita pasal bila dak hidup hari ya kita ke? Kita hidup tu hari nyawa, kita bangun tidur tadi, kita doa dak dengan Tuhan. Jaga subuh tadi, jaga sahur tadi, kita doa dak dengan Tuhan. Alhamdulillahillazi ahyana. Doa dak dengan Tuhan. Biasa doa tak? Doa. Kalau kita doa makna kata jauh kita dengan Allah Ta'ala. Jauh dengan kita nak syukur Tuhan. Sebab itulah Tuhan royak dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kamu saat ni kalau mu syukur kepada aku banyak gak? Tuhan kata gapo? La azidannakum. Aku tambah banyak lagi nikmat kepada kamu. La azidannakum. Aku tambah lagi. La azidah. Ziyadah. Tambah. Aku beri lagi kamu. Hari ni aku beri 200. Hari ni kita kerja boleh 200 kop. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita syukur dengan Alhamdulillah. Rezeki kita banyak ni je hari ni. Allah Alhamdulillah. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. La azidannakum. Aku nak tambah lagi kepada kamu. Sebab itulah kita duduk tu jangan kita galik. Hak kita belakang. Memanglah kita kerja. Tapi kena ingat kata sumber daripada kerja hasil kita saat ni tu Tuhan yang punya bagi rezeki kepada kita. Sebab tu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, aku beri kamu dah rezeki, kamu kufur. Wa la in kafartum, aku beri kamu rezeki. Bukan mata duit saja, nikmat hak mu ada hari ni, mu boleh nyawa depan aku hari ni. Tuhan kata mu boleh nafas berpanjang-panjang 18,000 kali mu nafas, aku tak ada kira duit sekat abuk pun. Inna azabi la syadid. Aku akan seksa kamu sepedih-pedih seksa. Sebab itulah adik kakak hodok tanya ramai tu ke. Ustaz, itu puasa dak maye boleh dak entak ha? Itu puasa pi dak maye ustaz. Ada orang tanya puasa dak maye boleh dak. Allah, ada lagi guru-guru biasa ni mari di mana dak tahu juga. Nah, tubik di bukit mana dak tahu gak puasa-puasa dak maye ni. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Masya Allah sungguhlah. Tak tahu nak kata macam mana lah. Puasa. Oh puasa. Lemak puasa hari ni. Allah. Tak ada jalan mana dah hari ni. Nyala di rumah. Anak-anak cucu-cucu gurau sikit. Berjekah cucu-cucu tu tak. Budak ni orang puasa-puasa ni. Pandai ni puasa-puasa ni. Kau duduk dia kak. Murih kat cucu-cucu bos Tuan dak dah mayat ketok. Ni lah orang jenis dak syukur nikmat Tuhan saat ni dak tahu nak kata lah. Oleh kerana tu kita kena ajar. Bangun pagi alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sekurang-kurang alhamdulillah. Tuhan bagi lagi nyawa kaku hari ni aku boleh nafas molek-molek. Tu hak lebihnya. Alhamdulillah, sebab itulah kita celak mata dalam keadaan kita saat ni tu. Keadaan kita tu ada. Keadaan tu kita ada harta. Kita celak mata mari kita dalam keadaan aku ni gak. Ada duit, ada pitih. Aku boleh buat saja aku nak buat kebajikan. Aku boleh buat saja aku nak khairat di mana. Aku ada pitih. Kita cepat buat. Sebab itulah radhiyallahu anhu. Nah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis saya baca dah minggu lepas. Kalau pia biasa dengar dah, tapi nak ulang kali lagi, nak masuk dengan tajuk kita hari ni fakir miskin. Nabi kata apa? Nabi doa. Setiap masa Nabi hidup, Nabi doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Dua amalan saya royak saat ni. Dua pekerjaan atas dunia ni nak bagi kita saat ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak royak orang kalau duduk dalam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau duduk dalam kemurkaan Allah taala, sah kata pada mahsyar atas dunia tu hendak kira cara dah dengan dia. Dia panggil istidraj. Istidraj. Macam mana istidraj atas dunia ni? Maya be pun dak, puasa pun dak. Nah, segala amalan perintah yang Tuhan perintah
Siapa oleh Nabi kita saat ni, semua dia tak ada buat belaka. Syahadah dia tak say syahadah. Semaya tak say semaya 5 waktu. Puasa boleh Ramadan setahun sekali puasa tak say puasa. Tapi dia kerja gaji besar. Pakak tinggi, tamneng ni tinggi. Gaji dia 7-8 sebulan. Ratus ribu sebulan duit gaji dia. Tak ada dia boleh kata gapo. Mewah hidup dia, ada rumah besar, ada kereta mewah. Bini 4. Anak 2 teh kata gudang. Senang hidup atas dunia. Tapi segala perintah hak Tuhan suruh dia tak ada buat sekarang habuk. Ni dia panggil orang yang istidraj. Yang Tuhan istidraj dia. Tuhan wi dia. Ya kecek aku tak ada maya bel dah. Harta benar-benar aku. Aku tak ada maya bel, tamneng tinggi aku ada krisi, ada pangkat, ada gapo. Tak ada maya bel kalah boh. Dak maya dah lah ni. Orang jamai 2022 dak maya dah. Oh boleh kecek macam tu. Tapi ingat harta yang dia duk makan tu. Allah Ta'ala nak beralik dia. Istidrak ni Tuhan nak beralik dia. Dia tak sedar kata rezeki daripada Allah. Dia sedar kata rezeki daripada dia sendiri. Jenis pesening tak tak dunia Tuhan istidrak. Akhirat esok dia bakit Tuhan tak madu langsung. Padang mahsyar macam mana kita dengar. Pia besok pergi buat haji. Di padang mahsyar, di padang Arafah, Yaumul Arafah. 9 bulan Zulhijjah, hari 8, hari gapo? Hari tarwih apa ni? Hari 8 tu. Nah, hari tarwiyah, hari 8 tu kita pergi dah duduk di Mina. Nak wukuf hari 9 hari Arafah. Di Arafah tu di Mina tu kita tengok Allah di Arafah tu kan putih orang. Kayu kok raja ke gapo saja supo belaka. Zaman dulu supo lagi tak ada pang kayu, pahau habuk tak ada pang kayu di Arafah. Tapi lo ni tanah pang kayu penuh dah. Tapi no ya tu suasana pada mahsyar macam itulah. Atas mata pala tu matahari dia. Allah. Lepas tu panas begitu mau lalu tu hendak madu langsung dia. Dak tu hendak madu Nabi tak layak dah. Orang lain dah hak ikut perintah Tuhan atas dunia ni dia buat segala gapo yang Tuhan suruh, dia tinggal gapo yang Tuhan larang dah. Orang lain Nabi bibik air mari. Nabi sallallahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita buat mari gapo? Buat mari air dalam telaga Kausar. Kita minum seteguk sore dan siapa yang boleh minum air dalam telaga Kausar saat ni dah? Masya-Allah, bagi mereka itu tidak wasa dahaga sapakah? Lakoh titi sirak hingga sampai masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dak wasa dahaga sikit abuk pun tekak dia. Ini bagi mereka yang boleh minum air satu tengok dalam telaga Kausar. Sebab itulah kita jangan hanal kita ni duduk tak dunia. Ada pakak sikit, ada duit gaji mahal sikit, dak dah. Dak maya dah kita. Maya dak. Lasa maya dah maya. Oh sedap kecek. Ni kita mukadimah dulu supaya kita ada kesedaran bukan. Nah tidak kita galik. Ni puasa-puasa buat dak puasa terus gitu ya. Makan tengah hari depan orang dak cara gapo dah. Masya-Allah. Sebab tu Nabi doa Nabi doa Allahumma ahyini miskinan. Saya nak seru pada orang-orang miskin semua. Orang tak ada harta. Orang ada bapa makan bapa cukup tu. Saya nak seru semua dak. Nabi doa nak duk kali dengan kita. Kita orang miskin, tidak banyak harta. Kerja bapa ada makan, kerja bapa cukup, bapa saru anak bini, bapa boleh hidup, bapa padai dengan sewa rumah. Kita orang miskin. Nabi doa nak duk kali dengan kita. Kita tahu dah. Sebab itulah kita kena syukur pada Allah Ta'ala. Jangan tengok orang atas pada kita, tengok orang bawah pada kita. Dia tengok orang atas kita kayuh semua lah. Sampai dunia ni kita kayuh rebuk mek yang sampai dak ingat ada akhirat, tak ada apa sekarang. Tu kita kena fikir juga. Nabi doa Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah aku ya Allah dalam keadaan aku miskin. Tengok dah Nabi kita kaya dah. Masa Nabi duduk di Mekah ke? Masa Nabi duduk di Mekah, belum pada Nabi nak hijrah mari di Madinah. Mula nak bila satu hijrah. Umur Nabi masuk umur 53 tahun ke? 50 tahun ke Nabi ya Nabi. 50 tahun. Nah, nubuwah Nabi beranak 50 tahun Nabi duduk di Mekah tak? Lepas pada Nabi terima wahyu. Umur Nabi 40 tahun Nabi terima wahyu yang pertama di dalam Gua Hira tu ke? Jok di 10 tahun umur Nabi 40. 13 tahun Nabi dakwah dalam Mekah. Cara senyap-senyap dan cara sembunyi, cara jihad, cara kasar, secara luas-luas Nabi dakwah dalam Mekah. Berapa orang yang meluk agama Islam? 13 tahun Nabi dakwah di Mekah. 50 orang lebih ya yang
yang Islam. Tahu tak Nabi buat apa sana? Lepas tawa-tawa Nabi, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, semua tawa Muhammad. Kalau mu nak kekayaan, aku nak wi kepada kamu, wahai Muhammad, kekayaan. Muhammad, mu nak 2 butir bukit emas ni, aku nak wi bukit emas kamu. Saya aku nak minta Muhammad, mu buti daripada dakwah agama Islam. Ketua-ketua musyrikin dakwah Nabi. Tawa Nabi, Muhammad, mu nak 100 orang, tino jangok-jangok, aku pilih duduk dalam stok. Jangok tak ada apa nak pilih, orang Arab ni jangok sungguh. Kita duduk tengok orang Jawi, oh Masya Allah, jangoknya, comelnya. Nah, Jamil, comel. Cantiknya, oh orang Jawi. Tengok orang Arab, neleh dia, dek kau. Orang Arab ni jangok sungguh. Mata ni bukan hitam dak, mata biru dek kau. Orang Arab ni mata biru. Mulut merah, putih ni Allah, putih merah, bukan putih biru supaya kita. Jangok, rambut lepas, hidung tinggi, pipi, oh Masya Allah, orang Arab. Nak ayat orang Arab ni jangok ni. Tawa Muhammad, mu nak beratus orang tina jangok, aku nak cari bagi kamu Muhammad. Mu nak harta, mu nak jadi raja Mekah ni. Aku nak latih kamu jadi raja Muhammad. Tapi mu jangan dakwah agama Islam. Mu jangan sabar. Mu jangan sabar agama-agama baru hak mu duk bawa ni. Nabi kata gapo? Ni tak pelik Nabi doa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang miskin. Nabi doa jadi orang miskin. Sedangkan Nabi kok, tengok Nabi Sulaiman ke. Allah. Nabi Sulaiman, kita kenal Nabi Sulaiman dak gapo jarah dia? Raja segala-galanya. Raja binatang, raja jin, raja segala-gala. Kaya sekali dah dunia. Nabi Sulaiman. Dah. Allah, naik tahangin nak gimana Nabi Sulaiman? Ni bukan cinta nak kakak. Oh ni hak sungguh sejarah. Kecek. Sumuk kecek peher. Nabi Sulaiman kecek sumuk reti dengar. Jin di bawah dia belakang. Tengok mahkota besar. Mana dia buat? Insya-Allah. Nak royak kekayaan. Tapi Nabi doa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku, ya Allah, hidupkanlah aku ni Allah. Jadi orang dalam keadaan orang miskin. Nabi tak say kaya. Nah, nak royak gapo tu? Ni nak Nabi ngajar, Nabi semangat kepada kita ni. Kita ni bukan orang kaya. Kita ni bukan orang ada harta. Nah, alhamdulillah. Nak royak tu ni keadaan yang Nabi nak ngajar kita. Tak, tawa Muhammad, aku nak wi gitu. Nabi kata, wahai pembesar-pembesar Mekah, kalau mu boleh make bulan tak tangan kanan aku. Mu boleh make matahari tak tangan kiri aku. Aku tak akan letak dakwah agama Islam. Nabi jawab sepatah je lagi. Menengung tu Arab tu, musyrikin Quraisy ni menengung tak ada bahas banyak dah. Pia boleh make macam tu. Pia boleh make matahari. Pia boleh make bulan. Pia boleh make. Tak ada pia boleh make. Nabi jawab sepatah menengung musyrikin Quraisy. Tak ada jalan dah. Nah, nak tawawi dia kaya dia tak saya juga tak jalan. Bunuh Muhammad. Mi'atun naqah. Pia bunuh Muhammad boleh hidup ke boleh mati? Aku nak wi 100 ekor unta. Abu Sufyan kata. Bukan biasa dia. 100 ekor unta. Pia bunuh Muhammad, tak kira bunuh hidup, bunuh mati. Mai royak lapor aku nak wi 100 ekor unta, tengok. Buat tanya nak wi kekayaan Nabi suruh Nabi tinggal agama, Nabi tak say. Nabi bukan matlamat Nabi situ. Sebab Nabi doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Nabi doa lagi, ya Allah, matikanlah aku ni ya Allah. Matikanlah aku ya Allah dalam keadaan aku miskin. Tengok Nabi mati. Nabi wafat macam mana kita tengok. Allah. Masya Allah. La ilaha illallah. Ni matlamat yang kita boleh ambil sejarah. Sebab itulah kita dalam golongan orang miskin, kita jangan duka cita. Kita jangan wasa kita orang sesak nak buat rano. Jangan wasa kecil hati. Nabi doa nak duduk dengan kita orang sesak. Nah, tapi sesak saat ni, orang miskin saat ni, orang fakir miskin saat ni, orang beriman lah. Bukan sesak. Dunia ni sesak dah. Maya pun dok, puasa pun dok. Teruk lagi lah jawab dia. Gitu. Nah, Nabi doa saat ni mereka yang beriman. Nah, mereka yang beriman ikut perintah orang takwa. Sesak tak apa, maya 5 waktu cukup. Puasa penuh bulan Ramadan. Sesak cara sesak, boleh sedekah juga. Boleh tolong orang buat buka puasa. Boleh wi juga kebajikan kepada orang. Boleh buat wakaf jariah. Sesak cara sesak.
Miskin jaga miskin, tapi balasnya besar sangat Nabi. Nabi nak duduk kali dengan kita. Nabi minta doa. Nabi minta doa. Nabi minta Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidup aku dalam keadaan orang miskin. Wa amisni miskinan, ya Allah. Mati aku ni, ya Allah. Dalam keadaan aku ni, mati dalam miskin, ya Allah. Wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah aku, ya Allah. Nabi doa lagi, wahsyurni, hipunglah aku ya Allah ni. Nabi doa, Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doa, hipung aku ya Allah fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, mu hipungkanlah aku di padang mahsyar bersama aku dengan orang miskin, ya Allah. Allah, Masya Allah. Semangatlah, semangat. Orang miskin tu semangat. Jangan duk wasa duka cerita. Nabi ni doa nak duduk dengan kita. Siapa hadis ni tak? Siti Aisyah tanya Nabi. Siti Aisyah dengan Nabi doa gini, Aisyah tanya, faqalat Aisyah, lima ya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana mu doa macam ni ya Rasulullah? Apa Rasulullah mu doa gini ya Rasulullah? Apa Rasulullah doa wi minta jadi orang miskin, mati dalam keadaan miskin ya Allah? Ya Rasulullah, kerana minta wi bakit bersama dengan orang miskin ya Rasulullah? Siti Aisyah tanya Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata gapo? Innahum yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim arba'ina khazifan ya Aisyah. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang hak miskin, Nabi kata, orang hak sesak kededek ni, orang hak miskin tapi dia beriman dengan Tuhan lah. Bukan miskin tak maya beh. Miskin hak takwa kepada Tuhan. Orang miskin macam ni, yadkhulunal jannah. Innahum, mereka itu orang miskin ni masuk syurga dulu pada orang kaya. Qabla aghniyaihim bi 40 kharifan. Masuk dulu pada orang kaya 40 tahun. 40 tahun. Orang miskin masuk syurga dulu, belum pada orang kaya masuk syurga 40 tahun adik-akak. Sebab itulah saya lotas semangat ni tak. Kita jangan risau lah. Jangan risau. Dah, kita ni sebagai manusia memanglah hidup tak dunia ni kak. Orang yang ada nasib baik Tuhan bagi kita kekayaan. Tak ada gapo Tuhan murah rezeki. Tapi kita ni orang yang tidak ada harta. Kita orang susah. Kita orang fakir. Kita orang miskin. Kita takwa Tuhan. Kerja kita tukar rumah tetap kerja kita. Jangan sesak dak kerja pula. Tentu dah kerja, tak apa. Kita sesak dah nak kerja dah. Duduk kali dengan Nabi. Bukan gitu maksud dia. Kerja lagi. Kerja buatlah lagi. Nafkah, sara hidup lah. Tukar rumah lagi. Tapi nak ayat kata kita ni kerja habis cakap dah. Habis teh dah kerja. Tapi Tuhan bagi rezeki banyak ni. Syukur Tuhan. Alhamdulillah. Dah. Tu nak ketah yang kita nak. Sebab tu lah Nabi kata, nah, bi 40 kharifan. Masuk syurga dulu pada orang kaya 40 tahun Nabi kata. Ya Aisyah, la taruddil miskin. Nabi royak lagi. Nabi royak gapo lagi kepada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, ya Aisyah. La taruddil miskin. Wahai Aisyah. Janganlah engkau menolak orang-orang miskin. La taruddil miskin. Wahai Aisyah, mu jangan tolak orang-orang miskin. Walau bisyaqil tamrin. Ya Aisyah, mu jangan tolak orang miskin. Wahai Aisyah, Nabi ajar Siti Aisyah, ummahatul mukminin, bini Nabi Siti Aisyah ni kan, ummi kita. Nabi royak, Aisyah, mu jangan tolak orang miskin. Walaupun dengan sebelah buah tamar sekalipun. Jangan tolak. Dia mari minta wi lah wahai Aisyah. Banyak mana kita ada, kita boleh wi. Kita tak ada duit dalam poket, ada 20 kok wi 20. Ada 10, kita wi 10. Jangan tolak. Kita miskin dah, tapi tengok dia tu teruk pada kita lagi. Kita kena wi ke dia. Bulan Ramadan kita jangan kena kesian, kena kesian kepada mereka-mereka yang miskin. Kerana mereka ni hak Nabi doa nak duduk sekali. Nabi nak bakit sekali dengan mereka. Kita duduk dalam tu dah, tapi orang bawah dah kita kena. Jangan tinggal juga mereka. Sebab Siti Aisyah ni royak. Nabi royak pada Aisyah, ya Aisyah, la taruddil miskin walau bisyaqqit tamri. Ya Aisyah, mu jangan tolak mereka miskin, wahai Aisyah. Wilah dekah dia kalau dia mari cari kamu, wahai Aisyah, mu jangan tolak orang miskin walau dengan sebelah buah tamar, wahai Aisyah. Kita ada buah tamar dalam tangan lah ni, boleh buka puasa. Rumah ada dah sekotak. Ni demo wis kotak, tengok demo tu tak ada. Bukalah bagi, tak ada apa. Kalau dia stakar, tak ada nak wis kotak, tak ada juga nak makan. Wis stakar. Tak ada stakar, Nabi kata, wahai Aisyah, mu jangan tolak orang miskin walaupun dengan sebelah buah tamar. Mik buah tamar sebutir belah dua, cabut butir with dia sebelah, kita sebelah.
Masya Allah, ni Nabi ajar kita dah. Sebab itulah Nabi kata, Ya Aisyah tu, wahai Aisyah, ahibbil masakin. Wahai Aisyah, mu kasihlah kepada mereka-mereka yang miskin ni. Kasih kepada mereka, wahai Aisyah. Mu jangan tolak mereka. Wa qarribihim ya Aisyah. Mu rapat dengan mereka. Mu jangan tolak mereka, wahai Aisyah. Mu kena kasih kepada mereka, wahai Aisyah. Dah, mu kena duduk sekali dengan mereka, wahai Aisyah. Ni hadis-hadis yang Nabi royak ni. Hadis sahih saya baca ni hadis agak. Bukan hadis modok, bukan hadis apa hadis. Nah, hibbinal masakin wa qaribihim. Wahai Aisyah, kena rapat dengan mereka. Kena cinta mereka, wahai Aisyah, orang miskin ni. Cintailah mereka, orang-orang miskin. Dekatkanlah dengan mereka, dengan orang miskin. Fa innallaha yaqur. Nah, Nabi ayat lagi dalam dia. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuqarribuki yaumal qiyamati. Wahai Aisyah, dengan sebab mu kasih kepada orang miskin, mu sedekah kepada orang miskin, wahai Aisyah, mu rapat, mu duduk sekali dengan mereka, wahai Aisyah. Nabi kata apa? Fa inna, sesungguhnya Allah yuqarribuki yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Taala dekat dengan kamu pada hari kiamat nanti, wahai Aisyah. Nah, kerana Allah akan dekat denganmu, wahai Aisyah, pada hari kiamat nanti. Sebab kamu kasih kepada orang miskin, sebab kamu kepada miskin, sebab kamu sayang kepada miskin. Mu duduk sekali dengan fakir miskin. Masya Allah. Sebab itulah ini hadis sahih riwayat Muslim dia. Saya baca hadis sahih riwayat Muslim. Hadis nombor 5325. Adik kakak boleh balik tengok dalam kitab. Nah, kitab sahih Muslim. Hadis nombor 5325. Balik tengok. Nak ayat nunggu Allah. Sebab itulah Nabi kat kita tak ada dah. Nabi kita ni tak ada. Nabi sangat sayang pada fakir miskin. Nabi duduk sekali. Masa Nabi peperangan Ahzab pergi Badar, pergi Ahzab, Nabi tak pernah tinggal orang-orang miskin. Nabi duduk sekali, makan sekali dengan mereka, hidup sekali dengan mereka. Nabi buat contoh baik kepada kita. Tapi kita hari ni miskin. Saleh kita dah ni saleh. Orang nampak hak susah-susah, hak pakai baju buruk ke. Tak saleh, Assalamualaikum. Kalau hak kaya, Assalamualaikum. Tunduk-tunduk ni, saleh. Jabat tangan. Kalau mari hak ujung-ujung mata ni, Assalamualaikum. Jauh gitu. Masya Allah. Bila kita nak boleh duduk, bila kita nak boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Sebab tengok dalam sejarah dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum. Nabi kasih kepada orang fakir miskin. Nabi kasih kepada fakir miskin. Nabi duduk dalam majlis sekali, wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'hum. Nabi duduk sekali dengan mereka. Demo buat majlis gapo, Nabi duduk sekali dengan orang miskin. Nabi tak tolak. Allah tengok tak. Sebab itulah ni buku fakir miskin tak. Kita fakir miskin juga, tapi kita tu tak setara dengan hak fakir lagi miskin lagi, tak setara. Kita sekadar miskin, kita ada makan, kerja kita ada, cari makan boleh, belah apa tak cukup, berapa cukup pun boleh makan. Tapi mereka tak ada apa sekarang. Dia nak cara mereka. Lagi pula miskin, fakir miskin dah sah, yatim pula dah. Yatim pula dah. Teruk lagi lah. Allah, sebab itulah ni dah. Lepas dah 10 hari Ramadan kita ada 20 hari lagi, 19 hari lagi ni. Tilik tengok le kampung kita berapa orang ada fakir miskin yang tak ada baju raya. Tolong ngejah kak. Tutup email dah, kalau buka pika le kampung ni, kalau duk buka ke sejid lah. Cuba mik kira cara tengok fakir miskin ni. Jangan kira anak yatim saja. Kerana tarah serupa je. Fakir dengan miskin ni yatim serupa je. Sama-sama tak ada belaka. Yatim kadang-kadang ada kaya. Yatim, anak yatim. Bukan kita nak gapo kat turun ni. Tak, yatim kadang-kadang kaya. Sebab tu yatim, anak yatim tak masuk dalam asnad lapar. Yatim tak masuk asnad lapar. Tak. Kalau yatim, fakir miskin dia boleh makan tak fakir miskin. Tak ada makan tak yatim. Ramai juga adik kakak duk tanya, Ustaz, kita nak dekah ke anak yatim hak mati pok ke hak mati mok hak molek. Ya bukan gitu masalah. Kalau mati mok, dia tak panggil yatim. Kalau mati mok, dia tak panggil yatim. Yatim dalam agama saat ni mati pok. Tak ada pok. Ayah dia mati, ayah yang meninggal dunia baru panggil yatim. Kalau ayah dia, ibu dia mati, dia panggil yatim piatu. Kalau mati mok, tak mati pok, tak panggil yatim. Tak ada gapo. Orang mati mok, dia panggil tak ada mati pok. Sebab tu, tapi yatim pun kita kena kira cara juga. Tapi ni ayat atau miskin, fakir pun kita kena bercara juga. Semua tu kita kena pakat-pakat peduli lah. Bulan Ramadan sebulan ni je yang boleh kita nak padu kepada remo ni. Bulan lain jarang, jauh sak perak dah kita nak madu. Bulan ni
Kalau kita ada zakat, kita ngajah tengok fakir miskin. Nah, ngajah tengok ustaz nampak ramai situ ustaz. InsyaAllah itu tolong kita tengoklah. Lepas tu kita wi lebih sikit zakat tu jangan wi 500. Allah pandai makan je. Tengok kalau dia masuk dalam fakir miskin duduk dalam asnad lapar, wi tebal sikit. 2-3 ribu ke 5 ribu. Kerana dia ada anak dia lagi tu, bini dia lagi tu. Dia nak raya pula tak ada banyak hari, baju raya lagi, beras terus lagi, gapo lagi, banyak perkara. Dan kita ada minta wi tebal sikit wi ke dia. Tak. Sebab itulah sebenarnya zakat ni bukan untuk nak wi zakat ni dalam Islam cara tadbir dia bukan sekadar kata nak wi beli makan je. Kalau ikut sistem zakat semua dalam Islam ada satu pejabat, satu asas kerja dia. Suluh demo ni miskin tahun ni. Gitu lo tengok. Miskin nak buat macam mana we tak boleh jadi miskin. Tak apa dia boleh keluar zakat. Jenis hak boleh jahit baju Gi suluh tengok belinya jahit with dia. Duit zakat ni belinya jahit with dia. Dia boleh jahit baju, boleh cari modal, boleh buat beg baju pula dah. Boleh jadi gapo designer pula dah. Daripada miskin dia. Tu zakat Torah naik. Daripada dia boleh makan zakat. Tahun ni dia tak nak makan zakat. Dia keluar zakat dia pula dah. Tu cara tadbir dalam Islam hak sebenarnya. Sebab tu dalam kita tengok dalam khalifah. Nah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lepas pada khalifah Umayyah. Tak silap dalam Bani Umayyah Abbasiyah kalau tak silap. Nah, Umayyah Abbasiyah. Dua kerajaan itulah. Timbul salah satu daripada kerajaan. Dia panggil Amirul Mukminin lagi sekali itu. Lepas pada Abu Bakar, Sayyidina Umar panggil Amirul Mukminin. Abu Bakar panggil Amirul Mukminin. Sayyidina Uthman Amirul Mukminin juga. Ali pun seperti tu juga Amirul Mukminin. Lepas pada tu kerajaan. Nah, khalifah. Gitu timbul cucik daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz. Jatuh pada cucik kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Cucik ke cocok lebih kurang. Masa dia meretah dah. Umar bin Abdul Aziz ni masa dia meretah Jazirah Arab, pada dia masa dia meretah kali tu dah. Hingga siapa tidak ada orang miskin dalam benua Arab. Tak ada orang miskin. Sama berlaku masa dia meretah. Boleh makan sama berlaku. Ada kerajaan dia dah. Siapa tak bukit tu dah. Dia gahamu padi tak bukit. Kaki bukit. Dia gahamu padi tak bukit. Tujuan gapo tak sewi masuk dalam dia kerajaan yang zalim. Binatang yang ada dalam kerajaan dia kenyai perut belakang binatang. Binatang kenyai dalam masa kerajaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin. Masya-Allah nak oyak kerajaan Islam. Ambil padu sungguh ke rakyat. Bukan ke manusia saja, siapa ke binatang kenyai dalam khalifah dia. Tak ada luas hari, tabur padi, tabur gandum, tabur barang makan, tabur kek binatang boleh makan. Kita hari ni dah. Nah, gapo bagi istilah saya panggil gapo? Ruai kacuk, con kacai. No, no gitu. Ruai kacuk, con kacai. Masa kita lah ni tak tahu nama lah. Ruai kacuk, con kacai sungguh. Hak kaya gak tupuk nak kaya. Kawan ni miskin, siapa buat bak koncon lah ni. Susah sangatnya nak goyak tu. Ramai orang pakai miskin. Mari kerajaan zalim pula dah. Timbul kerajaan diktator. Kerajaan kuku besi ni dah. Habis licin. Nah, buka wak bak mitok kerok. Buka wak bak koncon macam-macam lah. Pakat sesuatu beef itu ni. Pakat jadi koncon lah. Saya sendiri pun ada juga. Bak koncon. Astaghfirullahalazim. Ni nak oyak cara tadbir. Sebab itulah kita kena kasih kepada mereka. Kita ada. Kita miskin juga. Tapi kita hidup dalam batasnya. Atas pada orang yang miskin lagi. Kita fakir dah, kita miskin juga. Tapi dia mau fakir lagi, dia mau miskin lagi. Sebab tu Nabi pesan Aisyah, mu jangan tinggal mereka Aisyah. Jangan tinggal, muaklah. Wilah kalau dia mari minta kat wilah walaupun sebelah wataman mu wi Aisyah. Nabi pesan kepada Aisyah. Aisyah royak Nabi kita ambil pengajaran ni. Sebelah tamat wi. Mu jangan tolak dia Aisyah. Mu jangan benci ke dia Aisyah. Mu kena duduk sekali dengan dia Aisyah. Baru hari akhirat esok. Fa innallah dalam hadis ni kan? Hujah dia apa? Fa innallah yuqarribuki yaumal qiyamati. Barulah hari akhirat esok tu hai dekat dengan kamu wahai Aisyah. Dengan sebab apa? Sebab kamu tak tinggal orang fakir dan juga orang miskin. Dalam kampung kita klik tengoklah dalam kampung kita ni ada berapa keluarga kita cek tengoklah.
Nah, ada berapa keluarga, ada beras makan kedok, buka puasa ada gapo kedok. Ni tanggungjawab kita ni. Biar jadi tok nebel, tanggungjawab dia. Biar jadi tok imam, tanggungjawab dia. Biar jadi makan dua masjid 12 orang tu, tanggungjawab dia. Imam khatib bila. Tok nebel pucuai dia, poroso dia semua tanggungjawab dia belaka. Esok tu soal kamu. Nah, tu soal kamu semua. Berapa muda madu ke rakyat kamu? Berapa melepas dia tak boleh makan, tak ada pun nak makan. Berapa muda boleh kau tengok dia tak ada boleh makan. Tu soal. Nah, ayo awata bahagia tadbir kampung, wilayah apa ni daerah, apa ni mukim dia. Semua kena tanggungjawab belaka. Sebab itulah kalau kita duduk dalam batas agama, memanglah kita akan timbul keadilan. Dia keadilan ada ni sama, sok sama belaka. Masya-Allah, ni nak ayat tu cara dia. Orang miskin ni kita kena kasih. Benar-benarlah. Sebab itulah merupakan wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut saat itu wasiat Nabi. Nabi royak ke Siti Aisyah sungguh. Tapi Nabi wasiat ke Siti Aisyah. Suruh Siti Aisyah ni siapa hadis ni royak kepada kita. Kita ni orang ke belakang yang kena tahu kata orang makin miskin kita kena kasih ke dia. Kadang-kadang bagi tak. Majlis gapo kalau nikah orang pakai orang miskin kok. Dak cara gapo dak. Kalau orang kaya kok Allah kunjung-kunjung pergi kalau majlis nikah kok. Kalau orang miskin buat pulut kok, hujung-hujung mata gilah kiring-kiring kau orang gitu je lah. Ha ni sifat macam ni Nabi tak sewi ada dalam kita. Kita nak kasih dia, kena duduk sekali dengan dia. Orang fakir miskin ni sebab itulah. Nah, jangan we jadi bank, concan dia panggil. Jangan we jadi supaya dengan orang India. Nah, orang Hindi tu. Nah, yuta bandasa, ada warna gapo-gapo dia tu. Ha tak boleh macam tu. Islam tak ada nak. Sebab itulah Islam ni sama belaka. Tengok masa semaya kan ada biar lebih. Nah, asalkan jadi makmum belakang kena turut tak imam saja. Dulu pada tak imam batas semaya. Nak ayat tu ni dalam Islam. Sok sama belaka. Tak. Tu dia. Sebab itulah ini merupakan satu wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah tu wasiat kepada kita nak kita ambil benda-benda kait dengan orang fakir miskin ni kita kena ambil cara sungguh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Abu Zar. Nabi pernah royak kepada Abu Zar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi. Nabi pernah wasiat. Nah, Abu Zar kata gapo Nabi wasiat. Abu Zar kata gapo Nabi wasiat gitu. Nah, royak Nabi ni telah wasiat kepada Abu Zar ni dah. Wasiat nama yang pertamanya. Nah, Nabi kata kekasihku. Abu Zar kata ni dah. Nabi wasiat kepada Abu Zar, Abu Zar royak hadis ni kekasihku, iaitu Abu Zar kata Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan enneha. Wahai sahabat-sahabat, lepas pada Nabi wafat, lepas pada Nabi meninggal dunia, lepas pada Nabi wafat, Abu Zar ni seru pada sahabat-sahabat semua. Wahai sahabat-sahabat, setelah Nabi wafat ni, aku nak ayat kepada kamu semua, wahai sahabat, wahai kekasih Rasulullah semua, wahai sahabatku, aku nak pesan kepada kamu. Nabi telah wasiat kepadaku nekara. Abu Zar ni royak. Kekasih aku Rasulullah ni pesan kepada aku nekara, suruh sapa kepada fuakmu semua. Neha yang Nabi pesan kepada aku. Yang pertama Nabi pesan, Abu Zar kata, supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Nabi pesan kepada Siti Aisyah dah dulu, suruh kasih pada fakir miskin, saya pada fakir miskin. Jangan tolak mereka. Tak, jangan karik pada mereka. Kalau dia minta kita wilah gapo yang kita ada. Masya-Allah. Ani Nabi pesan Siti Aisyah, saya baca hadis tadi. Nabi pesan lagi, wasiat lagi kepada Abu Zar Al-Ghifari. Nekara. Abu Zar kata Rasulullah pesan kepada aku yang pertama ni, supaya aku ni mencintai orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nabi suruh aku kasih pada orang miskin. Dan Nabi suruh aku dekat dengan mereka. Kalau mereka buat gapo pun, aku duduk sekali dengan mereka. Aku boleh hidup sekali dengan mereka. Sebab itulah saya nak show dah kita boleh Ramadan, kita boleh berdoa bersama, kita boleh tahu kata rasa lapar. Boleh Ramadan lah kita kenal orang miskin ni hidup macam mana. Boleh Ramadan ni juga kita boleh tahu cara hidup orang fakir tu macam mana, dia tak ada nak makan. Sahkah kita puasa sehari, tapi orang miskin bukan sehari malam dia puasa juga, tak ada pun nak makan juga. Allah, sebab itulah ramai kita tengok tak. Kedah lama ramai sangat duk jalan betul-betul tak. Kadang-kadang cedera mata buta lagi, anak 2 3 bibik mari terbit beli manis beli gapo. Kita ada sifat sia belah lah kepada mereka. Kita tak sedut sekali tak dia dengan mereka, kita halaklah. Belilah. Nah, beli gapo dia boleh dia buka puasa. Ni peluang kita. Bulan Ramadan, habis bulan puasa,
Yakinlah, tak ada dah masa kita nak layan mereka orang miskin. Nah, habis boleh puasa tak ada dah. Satu, Nabi wasiat kepada Abu Zar Al-Ghifari. Duduk sekali dengan dia lah. Mukasihlah mereka orang miskin saat ni. Sebab itulah kita kesialah. Sekadar mana yang kita boleh bukan suruh banyak dak. Kita boleh banyak mana sekadar kita boleh bagi-bagi, masya-Allah. Dak, hak laginya yatim pula dah kesial lagi. Yatim dah miskin lagi. Allah habis. Yatim teruk dah tak? Yatim ni teruk dah. Mereka tak ada ayah boleh manja, tapi miskin pula tambah. Masya-Allah. Kesiannya pian nak ambil cara mereka. Sebab itulah dalam kampung saya show lah serumah dak tutup email tu. Isytihar lah kampung kita pakai waktu baik lah. Sikit-sikit sore. Ada berapa rumah tu waktu baik lah. 100 sebuah rumah ke, 50 sekelamin ke, kata ke lah. Kutik. Ngejah. Nah, ngejah kepada anak yatim, ngejah kepada fakir miskin. Jangan ambil yatim saja, fakir miskin ambil juga. Tilik tengok sungguh tu. Lepas tu hak miskin pun jangan terlajak doa pula lah. Ya dua ya ada yakun dengan yakun. Tulis supaya tu. Cabut orang tak payah seka je. Hak tulis yakun. Nah, hak ni orang susah sungguh. Ada orang ke? Yakun. Kalau tak ada orang tak payah. Ya yak sanaa kokai. Yakun. Hak tu orang susah, orang miskin. Ada satu lagi hak buah orang tak payah. Yakun. Hak tu susah. Nak sesak. Ada belakang dah dia nak sesak. Awak orang bagi nak, kita tak ada juga ni. Kita ada duit. Duit tak habis nak bilik dalam bank. Tak ada duit, tak ada buka. Kalau pergi buka dalam bank, main rumah atas pala mampu kerah. Kita lebih kurang minta maaf. Kaisar pasal sikit. Nak oyak atau kita hari ni, kita kena sedar. Kita ada dah royak lah, kita pandai. Cukup dah kita ada dah. Cukup makan dah kita. Anak bini kita senin belakang dah boleh makan. Kalau kita tak ada lah. Allahu Rabbi. Inilah kehidupan kita nak royak. Kehendak sangat kalau hak peri tu. Bukan kata hak rumah, hak sejik tu make kelip makan rumah lagi. Hak peri. Nah gitu. Tapi bukan mah kita lah duk royak kat nu. Nah, duk royak kat negeri luar tu. Nah, duk oyak kat Finland kat ada kau. Allahu Rabbi. Kita kena ada kesedaran lah buku-buku ni. Nah, nak kesedaran. Tengok je lah. Tengok tepat, tengok masa kata dah. Tu yang pertama yang Nabi bagi wasiat kepada Abu Zar Al-Ghifari. Dua. Abu Zar, Nabi pesan wahai Abu Zar. Abu Zar kata, wahai sahabatku semua. Beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang-orang yang berada di bawahku. Dan aku melihat kepada orang-orang yang berada di atasku. Ni Nabi pesan ni, agama Islam ni comel sangatnya. Abu Zar kata, Nabi pesan pada aku ni, suruh aku tengok orang bawah aku ni. Tengok orang bawah aku. Macam mana maksud? Tengok orang tak ada nak makan, kita nak tengok. Bukan nanti kita ada kuasa. Bukan nanti harap kerongkan saja. Hak mana kita beli, kita bagi kepada mereka. Tengok orang bawah aku tak ada nak makan, orang susah gitu ni. Ambil kira cara. Tengok orang atas pula hak banyak. Kait-kait kata orang atas tu weh. Hai zakat ada ke tak weh? Tengok orang atas tu kait. Zakat ada ke tak weh? Jangan lupa lah zakat tu. Harta banyak tahun ni siapa ni sok keluar zakat lah. Tak keluar zakat tu tarik habis lah harta tu. Tengok. Nabi pesan suruh tengok orang atas orang bawah. Masya-Allah, Islam ni ajar. Comel tak comel. Nah, alhamdulillah. Yang ketiga, Nabi pesan lagi kepada Abu Zar. Nah, alhamdulillah. Ni benda-benda yang kita boleh buat ni dah. Dalam bulan Ramadan kita boleh cari buat. Nabi pesan lagi kepada Abu Zar. Abu Zar kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku agar aku menyambung silaturahimku. Abu Zar pesan juga, Rasulullah pesan pada aku suruh aku hubung rahim. Rasulullah suruh aku ni hubung dengan waris aku. Hubung dengan waris warah aku. Ada salah sikit banyak, aku baik dengan dia semula. Ada salah sikit banyak, aku baik dengan dia semula. Aku buat baik. Ada tak tegar, negar tak tegar. Lama aku tak tegar dengan dia. Nabi kata, Nabi pesan aku suruh aku tegar dengan mereka. Sebab tu rekeh dengan zakat, rekeh dengan sedekah saat ni, kita sedekah kepada kaum kerabat kita. Kalau ada zakat, kita beri kepada waris warah kita. Ya lebih daripada kita beri luar lagi. Nak ayat. Satu, kita boleh tunai ibadah kita, kefarduan zakat kita boleh tunai. Yang kedua, kita boleh rapat silaturahim. Kita boleh rapat adik-beradik. Tambah kasih sayang. Oh, pak Allah tu pak darah kita, tu mak darahmu, tu semua tu. Mak darah pak darahmu semua tu. Oh, dia beri zakat kita. Alhamdulillah.
Tengok rapat. Allah baiknya dia. Oh, yo orang kita tu ke hab hubung. Hak wasa deki-deki, hak wasa cemburu-cemburu, hak wasa dak sedap. Jadi baik semula dah. Tak. Nabi pesan juga suruh hubung silaturahim. Meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Abu Zar kata Nabi pesan, menghubunglah rahim dengan mereka. Hubunglah waris, hubung adik-beradik ni. Walaupun dia kata sedap kamu, walaupun dia orang kaya, mu orang sesak, dia kata sedap-sedap kamu, walaupun dia tajak kamu, dia tibuk kamu sekalipun, mu hubung adik-beradik dengan dia. Tak, ni bulan Ramadan ni, peluang baik kita hak tak tegar adik-beradik tepi rumah, dak tegar pergi mari, hak murih lemu lepas, hak murih kucing berak depan rumah. Murih sikit-sikit tu tak, Allah makuk semakuk. Petang ni awak bubur kacang, Allah bubur kacang semakuk dia. Allah pengat labu mari semakuk. Tu tanda dah tu. Cara kita nak ukar jadi molek. Ni kita tak ada fikir hal ni, tak ada fikir hal lain je. Pagi petang. Dunia sekarang ni globalisasi je panggil. Dunia loka piwat je panggil. Yuk loka piwat. Hari ni dunia right from dan. Dunia tak ada batasan hari ni. Kita saya dalam Facebook tak tahulah. Orang follower kita ni dah, follower, nama tak follower. Orang follow Facebook kita, follow Twitter kita, orang follow YouTube kita ni tak tahu nak bila. 500,000, 4 juta orang follower kita. Facebook kita orang tiktam 5,000 lebih, 23,000, 100,000 orang tiktam dalam Facebook. Tapi jiran tepi rumah tak kenal mata kepala. Pelik dah tu. Ni hak Nabi kata ni, Nabi pesan kepada Abu Zar ni, menghubunglah rahim. Hubunglah jiran tetangga kamu saat ni. Sebab akhir zaman ibu macam ni. Oh, saya dalam Facebook benar ramai dalam Facebook. Orang TikTok tak tahu banyak mana lah. Ngajar sekali tu tak beratus ribu orang tengok. Tapi balik di rumah, jiran tepi rumah tak kenal. Orang mati hari ni. Orang tepi rumah dia mau mati, dia mau tak khabar. Oh, tapi kalau berita luar tahu belaka nu, Ukraine nu tahu nu, Ukraine. Ukraine tahu. Rusia berlaku gapo dengan Ukraine tahu. Israel berlaku gapo? Palestin senyap dik katuk mulut senyap Palestin. Ukraine royak omo, naik tas sajik royak Ukraine gitu gini. Order belaka luar. Dalam masyarakat tak tahu apa sekarang. Berapa orang makin miskin. Kalau bagi pun bagi hak kena hak tular tu, ya duk mari. Bagi hak tular tu, ya duk mari ambil ya. Allahu Rabbi, ni kita nak pesan juga hak Nabi pesan kepada Abu Zar. Ni Abu Zar royak kita. Abu Zar royak. Benda yang Nabi pesan. Sebab itulah kita kadang-kadang kalau dengan orang fakir miskin ngap jerkah. Tak boleh. Dah, kalau mari hak kaya-kaya sia pula dah tu. Berok dak basuh mari. Tahu semua ni gini semua. Sawadikap semua. Allah. Marah dah ni. Tak gitu. Kalau sama-sama Islam kat berkacang mata tengok. Kalau mari hak sia tu lepas tunduk. Kerak molek. Ni tak khabar. Tapi bukan orang kita lah duk oyak ni. Duk oyak orang kat sana tu. Nah. Ke Australia kat nu. Nah, orang kita baik belaka dah. Duk oyak orang negeri luar dak. Nah, dia tak royak dak khabar, kita ambil pengalaman dari luar mai royak mak kita bagi kita khabar dah. Tidak rasa sedap, rasa kena sama kita ni. Nah, orang lain salah belaka kita lah kenanya. Astaghfirullahalazim. Nah, Allah. Lepas tu Abu Zar royak, wahai sahabat, Nabi pesan kepada aku lagi. Aku dianjurkan agar aku memperbanyakkan ucapan la haula wala quwata illa billah. Allah ni Nabi pesan kepada Abu Zar royak, wahai sahabat, Nabi pesan kepada aku ni tak. Nabi kata mu baca ni banyak wahai Abu Zar. Baca ni banyak. Baca gapo? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Nabi suruh baca ni banyak. Mik ni satu betul ni. Mik pakai ambil belakang. Mudah ya, ingat belakang dah tu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Billah saja pun tak apa dah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Nah, kecuali dengan pertolongan Tuhan. Buat lagi apa satu benda tak ada dia boleh buat jaya. Malaikat kalau Tuhan kata jaya-jayalah. Dia Tuhan tolonglah Tuhan. Tuhan tolong. Ni nak Abu Zar kata Nabi pesan pada aku suruh banyak kata gini. Ingat mana tu dah? La haula wala quwata illa billah. Banyak tu saja pun tak apa dah.
Lepas pada ni kita ngapa banyak. Kita baca banyak ni. Ingat dah tu. Duk belik lagi la haula wala. Lama duk belik dengan bel raya pula dah tu. Allahu Rabbi. Ni Nabi pesan. Nabi wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Baca banyak wahai Abu Dzar. Benda-benda walah ni. 5 Nabi pesan. Yang kena akhirnya. 5 dak ni. Yang 4 boleh. Yang 4. La haula wala quwata illa billah. Baca banyak. Saja-saja la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya kecuali dengan pertolongan Tuhan saja jelah. We ada situ baru kita tak pergi kat lain. Tak ni bah aku Allah. Aku kata dah. Kacegi dah lebang we tibuk nak. Kata dah. Masya-Allah. Kurang-kurang sebut bagi suatu daripada Tuhan, kita tak ada pelik pun lah. Klik situ kan senanglah hati kita. Tak. Allahu Rabbi. Ni cara yang Nabi ajar, Nabi wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kelima, aku perintahkan. Yang kelima, aku diperintahkan. Abu Dzar kata, yang kelima ni Nabi pesan apa kepada aku? Agar aku tidak tegur. Aku tidak takut kecela orang yang mencela dalam bertakwa kepada Allah. Ni Abu Dzar pesan juga. Abu Dzar pesan juga kata gapo? Kata Nabi ni royak gapo? Nabi pesan kepada aku saat ni. Nabi pesan gapo? Aku diperintah untuk mengatakan kebenaran. Aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Yang kelima ni Nabi pesan. Yang kelima ni Nabi pesan, wahai Abu Dzar, mung royak gapo mung royak semacam saya royak saat ni itulah. Adik kakak ada dengar di rumah, ada teguh hati pun ada juga, tapi saya royak terpaksa. Kerana Nabi pesan dah, wahai Abu Dzar, mung perintahkanlah wahai Abu Dzar, mung royaklah benda yang benar walaupun pahit sekalipun, mung kena royak wahai Abu Dzar. Hari ni kita ni kadang-kadang benda yang pahit tak. Tahu dah kata benda tu kena dah dalam masyarakat, ada sungguh. Tapi tak wani nak kecek tak boleh kecek ni. Orang kecek kau ni tak boleh lah. Kolongkan tak mari dah. Sesak. Dah tak boleh lah. Esok dia tak pilih dah kita. Dah. Allah bimbing. Aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran. Nabi pesan ke aku, Abu Dzar kata, Nabi suruh aku ni buat benda yang benar. Miskin pun pahit sekalipun. Nabi perintah suruh kata kebenaran. Siapa kebenaran? Benar sungguh kena kecek. Walau pahit sekalipun. Ni Abu Dzar pesan pada kita. Masya Allah. Ni pada 2, 3, 4 kara ni pun jenggereng dah. Bukan adik kakak saya sendiri pun support tu juga. Tak, bukan kata adik kakak saya sendiri support tu. Hak duk kecek ni support tu lah. Kita pun lemah email kita ni. Email kita tak email kita tak berani nak tegah orang depan mata orang buat maksiat. Tak, sedangkan Nabi batas dah ke mar'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Mu tengok mungkar benda yang mungkar, benda yang tak molek berlaku depan mata kamu, maka mu teguh dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Mu tak kuasa dengan tangan, mu kata dengan mulut. Tak leh gitu tu, haram tu. Makan pada ketang boleh puasa. Tak puasa pun haram juga dah ketang ada capuk. Tak ada biar wani kata apa ni lah kapung. Bahasa dia budak learning. Ada orang tua hak dayu ni. Orang tua hak dayu macam mana? Orang tua hak dayu pasal ni jadi ni. Beli puyuk klik ribu rumah. Rasa ribu luar, ribu rumah. Orang tua bahasa mana tak tahulah baca ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beli puyuk klik ribu rumah. Rasa ribu luar. Makan rumah apa? Makan rumah, ribu rumah. La ilaha illallah. Ambil puyuk katok weh dah. Lu suruh ambil puyuk ribu rumah pula dah. Ambil puyuk katok tu. Katok tahu habis puyuk tu. Baru dia dak minum dah ketang. Dak gitu. Marah ni dak. Mau kata kan, no kasar hari ni. Makan puyuh makan. Makan puyuh makan. Puyuh mahal dah weh. Baru ni 3 ekor 100 je. Ni 100 lebih dah 3 ekor ni naik dah. Apa maju gak mahal selalulah barang ni dah. Lepas tu so lagi. So lagi. So lagi hak Nabi pesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang akhirnya kena. Nabi pesan apa? Beliau berwasiat. Abu Dzar kata, Nabi pesan kepada aku saat ni. Nabi berwasiat kepada aku agar aku tidak takut kecela orang yang mencela dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata agar kamu tak takut kecela orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Tak takut.
Jalan mana kalau kita hajak orang buat baik? Kalau orang tu kata, orang ni kata, orang tu kata gitu, kata gini, pandai-pandai dakwah. Kalaulah Nabi royak Nabi pesan kepada Abu Zar, Abu Zar, kalau mu dakwah orang kepada jalan yang baik, kalau orang celah, kalau orang celah padamu, orang kata huduh kamu, orang tuduh kamu, orang kata jahat kamu, mana-mana gitu gini, mu tak sedap padu kata-kata dia Nabi kata. Hari ni kalau kecil agama sikit boleh jebeh kau orang ke? Kecil agama sikit ke, kalau boleh nasihat sikit ke, mula mana pandai bukan tugas dia ni. La ilaha illallah. No, Nabi kata balighu anni walau sebab tu Nabi pesan pada Abu Zar, Abu Zar, aku wasiat pada kamu Abu Zar, agar Abu Zar kata Nabi pesan pada aku ni agar aku ni tidak takut kecelaan orang yang mana mencela dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan mana kita suruh orang buat baik, kita jangan takutlah. Belah dia mau nak kata lah mana pun, dia mau nak buh neraka atas dunia belah lah, neraka hak Tuhan. Hai kasar tu dah. Tu dia lebih kurang. Hari ni masa pun sudah cukup weh adik kakak weh. Kena ustaz dah duduk mana lagi tak ada naik ni. Saya nak berhenti, nak turun tak temu ni. Semua saya duduk alik nu tak apalah, alik nu teknik duduk sini belakang. Main-main saat ni saya tak sendiri dah. Ni nak turun macam mana ni? Tu dia lebih kurang dah. Insya-Allah hari ni cukuplah. Balalah gati buah hari ni. Muai gati pasal dia hanya kibai ikut gerak gitulah. Mudah-mudahan gapo saja saya sapa hari ni, kalau kasar bahasa itu memanglah adalah kejahilan saya sendiri. Hak tu kejahilan saya sendiri, bukan daripada hadis Nabi, bukan daripada kata ulama, bukan daripada firman Allah dak, bukan daripada hak agama ajar dak lah. Kalau hak jahil-jahil dak molek tu daripada nafsu saya sendiri. Hak mana hak molek, hak mana hak boleh kita ambil beramal, hak mana hak kita dengar saat ni hak jadi batasan untuk agama kita adalah itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah lah. Kasar bahasa salah silap saya minta maaf. Yang mana adik kakak masuk dah tu, hak mana tak ada terkecil tu terkecil sikit tak apa. Pakat-pakat terkecil, teka-teka sebar sikit lah. Kira kata benda ni benda baik. Kita dak kecek dah duduk di rumah tu, nak kecek kadang-kadang dak berani dah. Dah ada orang dak berani kecek. Ustaz kecek kasar tak lama ustaz tu. Tak apalah, dengan sebab agama kita rela. Pia nak murih, pia nak marah dah tak ada arah. Tapi kita kecek hak benar, sudah tu Nabi royak dah kan. Nabi pesan kepada Abu Zar Al-Ghifari, keceklah benda benar walaupun pahit sekalipun. Oleh kerana tu, hari ni saya pun sampai masa dah. Nanti Ustaz dah tuan nasyid sebentar. Dalam 2-3 minit kita buat persiapan. Belum pada kita nak royak masa untuk waktu berbuka hari ni. InsyaAllah lah hari ni kasar bahasa salah silap saya minta maaf. Hak baik daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dengan akhir lafaz. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.